Hello, hi everyone. Hari ini aku akan tunjuk dekat korang produk salah satu bag yang hot item juga daripada aku design. Selain daripada mono waist bag dan juga messenger bag, untuk kali ini aku akan tunjuk dekat korang secara lebih dekat lah macam mana Venom bag tu ada. Untuk Venom bag, sebelum ni kita pernah riliskan Venom bag yang dikenali sebagai version 1 jugalah. Lepas tu, selepas daripada kita keluarkan Venom setelah sekian lama dan kita develop untuk mengeluarkan Venom 2.0, sounds like 2.0, tapi kita panggil ni sebagai Venom Blackout. Aku tunjuk dekat korang macam mana rupa Venom ni sendiri. Untuk Venom Blackout, ini adalah look dia. Ini pandangan dari depan, kita tengok pula pandangan daripada belakang. Kita tengok look je dulu, nanti kita akan bincangkan dia punya details lah. Untuk bag ni, kita boleh panggil bag ni is S size, small size. Kalau comparekan dengan messenger dan juga kalau compare dengan mono waist bag ni agak lebih sedikit kecil lah. So untuk apa beza di antara Venom Blackout dengan Venom yang nombor 1? Untuk perbezaan dia adalah depan untuk Venom 1 dia ada pocket, tapi yang ni kita tak buat pocket, kita just make it plain lah. Tapi dalam plain dia macam ni, kita panggil dia sebagai Blackout sebab kalau korang perasan dekat depan ni ada logo mono kita orang sendiri. Logo mono ni kita menggunakan teknik embroidery, which is colour asal dia kita menggunakan colour hitam, and kita try untuk matchkan dengan bag ni sendiri. So depan dia look macam ni. Untuk material, the whole thing kita panggil ni sebagai nylon material. Sama juga macam material yang kita buat sebelum ni. Untuk bag aku design, kita menggunakan material yang sama, which is pemilihan dari segi material, this is the best that we can provide, yang kita rasa kita dah try and dia memang boleh tahan. Untuk bahagian belakang pula, kalau korang tengok dekat sini ada tulisan, ada embroidery aku design. Untuk embroidery aku design ni, kita try untuk jadikan dia adalah sebagai trademark untuk setiap keluaran bag aku design, bergantung pada design juga. Kalau space dia sangat kecil, kita tak implement benda tu lah, kita came up with the new idea lah. Tapi untuk bag yang mempunyai keluasan yang sedikit lebar macam ni, sedikit lebar macam ni, kita try untuk implement aku design punya typo dekat sini. Untuk bahagian tali, just aku nak tambahkan knowledge korang, nama tali ni kita panggil dia sebagai webbing. Webbing. Kita ada buckle aku design kat sini. Untuk buckle aku design ni, kita ada logo aku design itself dekat atas dia. Kita pakai engrave dekat sini. So kalau korang boleh rasa dia agak dia ke dalam. And then this one kita boleh buka. Kita boleh buka. And then kita boleh masukkan balik as a buckle, normal buckle. Alright. And then untuk di sini kita boleh adjust berapa panjang yang kita nak, bergantung kepada saiz badan lah. Nanti aku tunjuk korang macam mana cara pemakaian dia. Buat masa ni kita just go through dulu. Alright, sekejap. Untuk bag, sekejap sekarang kita move untuk bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, basically dekat atas ni dia ada satu pocket, which is kita panggil ni sebagai half moon. Dia ada jenis yang petak, menegak atas ke tepi macam tu. Dia ada yang half moon. Untuk bahagian zip, kita gunakan, kalau korang perasan dekat sini, kita gunakan YKK punya zip. YKK, kalau korang familiar, YKK adalah very well known punya zipper untuk the whole world lah. So kita gunakan YKK yang original. And then untuk this one kita ada puller, kita ini panggil sebagai puller. Untuk puller ni kita menggunakan kali ini adalah color hitam. Kita menggunakan color hitam dan kita ada emboss aku design di sini. So ini adalah salah satu value yang kita boleh add on untuk menaikkan lagi branding aku design itself. So untuk bahagian tepi, just to let you know, tepi ni kita ada kita ni panggil dia sebagai D-hook. Kegunaan D-hook ni basically memang guna untuk letak kunci ataupun untuk letak topi, untuk letak botol air. Kadang botol air dari cangkuk kita pakai dan kita cangkuk kat sini. And then untuk bahagian depan ni sendiri, kita boleh letak kita punya keychain.
So size ni adalah memang sesuai untuk letak keychain. Okay, jap aku tunjuk macam mana nak letak keychain kat sini Alright, so ini adalah keychain catch. Okay, so pemasangan dia adalah macam ni. Aku masukkan dekat sini. Alright, so dia dah melengkapi antara satu sama lain lah. So which is dia boleh letak kunci juga dekat sini kalau korang perasan. And then dekat sini korang boleh letak topi. Kat sini ada lagi D-hook. You guys boleh letak aksesoris korang lah. Okay, and then untuk bahagian tepi dia pula, it's just a normal part. Tak ada apa-apa aksesori dekat sini. And then kalau tengok dekat sini secara jelas, kita ada letak penambahan dari segi stitching lah. Stitching ni berbentuk piramid. Okay, so let's go for lebih detail lagi dekat bahagian dalam. Okay, untuk bahagian dalam, kalau korang boleh dapat lihat, jap aku keluarkan barang dalam ni semua. Okay, ini adalah look untuk bahagian dalam. Kalau korang tengok dekat sini, bahagian dalam kita ada dua poket dekat sini. Okay, kita ada dua poket. Poket di kiri dan juga di kanan aku. So dekat sini memang sesuai lah kalau korang nak letak wallet, korang punya contoh pasport, atau you guys punya power bank yang normal size. Aku rasa kat sini just nice. And then sebelah kiri pun ada juga same size. And then dekat tengah ni kita ada stitching untuk memisahkan dua poket ni. Okay, ini untuk bahagian depan. Untuk bahagian belakang pula kita ada poket jaring. Okay, poket jaring, and ada zipper as usual. You guys boleh masukkan barang-barang you guys kat dalam ni, notes ke atau wire charger, no problem, barang-barang yang kecil lah. And then lagi satu is, yes, kita ada juga tempat letak kunci kat sini. Alright, so ramai persoalkan kenapa dekat dalam ni ada tempat letak kunci. Basically aku just nak inform yang kita find out that mostly orang pengguna bag yang masalah utama diorang adalah untuk mencari kunci untuk contohnya kunci rumah, kunci kereta kan. So kita came up with a solution dengan letakkan benda ni as a extra value lah. So maksudnya kalau contoh korang masuk kunci dekat sini, juga hanya perlu tarik tali ni saja. Okay, to be honest, bagi aku mengguna bag aku design yang memang sangat lama daripada keluaran daripada dulu lagi. Aku rasa benda paling mahal dalam semua benda ni bukan bag, tapi adalah tali ni sebenarnya, which is dia menyelesaikan masalah aku. Alright, so untuk dalam kita ada macam biasa lah. Kita ada taffeta. Okay, this is like a branding punya side lah. Okay, and then korang nak tengok apa barang yang boleh masuk. Okay, sekejap. Okay, sekarang ni aku bagi tahu dekat korang apa saja yang korang boleh letak dekat dalam ni. Macam ni aku bagi contoh just apa yang aku letak dekat dalam ni lah. So salah satunya adalah you guys boleh letak earphone. Okay, earphone. And then hand sanitizer boleh juga muat. Okay, semua benda ni ada dekat dalam ni. And korang boleh tengok shape dia just nice saja. And then ada juga phone. Okay, ada phone. Okay, semua jenis phone boleh masuk. And then kita ada juga wallet. Okay, wallet. Kita ada juga kunci motor, kunci kereta, no problem. And then kita ada juga flavor. Okay, flavor banyak ni. Kita ada pen 2, lebih daripada 2 should be no problem. And then kita ada juga vape. Okay, rokok pun boleh letak juga, no problem. And then the last thing is kunci kat sini. Okay, kunci. You guys boleh letak kunci ni dekat sini lah. Okay, sekejap aku demo sikit. Dia ada clip kat sini. So you guys hanya perlu masuk saja. So bila masuk kat sini, you guys hanya perlu tarik tali ni. So you guys akan dapat kunci lah. Right, so semua barang tu boleh masuk dekat dalam bag ni, should be no problem. And then aku akan tunjuk dekat korang juga macam mana cara pemakaian dia. Okay, so cara pemakaian dia adalah lebih simple. Kalau compare dengan messenger bag dengan waist bag, more or less the same.
Okay. Okay, ini adalah standard bag yang kita dah letak barang dekat dalam ni. Okay. So, untuk pemakaian dia is you guys hanya perlu benda tali webbing ni, you guys hanya perlu ikutkan berapa kelebaran yang korang perlukan. So kalau contoh benda ni is terlalu pendek, bagi aku ni terlalu pendek lah, susah untuk masuk dalam badan aku. Tapi kita boleh panjangkan dengan kita just tarik saja ni dekat sini and tarik benda ni di bawah. Okay. So ini adalah panjang yang ideal untuk aku. So pemakaian dia adalah macam ni. Kita boleh letak dekat bahagian depan. Okay, kalau korang tengok dekat bahagian depan. Okay, bahagian depan. Ada customer yang memang suka pakai depan dan juga ada customer yang suka pakai dekat belakang lah. So kalau macam contoh aku tunjuk ni, ada bahagian depan. And then kalau bahagian belakang dia akan jadi macam ni. Alright. So bergantung. And then selain daripada tu juga, cara pemakaian yang nombor 3 adalah you guys boleh pakai di pinggang. Okay, ini ni nama official untuk bag ni. Kalau in the world punya name, kita panggil dia sebagai fanny bag. Okay, fanny bag you guys kena pemakaian dia. Yang ni korang kena make sure sekejap. Okay, make sure dia ni lagi pendek sedikit. Okay, so kita akan pakai di pinggang. Kita akan pakai di pinggang macam ni. Macam ni agak loose sikit, tapi tak apa, kita boleh ketatkan. Okay, you guys boleh ketatkan. And pemakaian dia boleh di belakang macam ni. Sesuai lah untuk pengguna motor ke atau basikal ke. This is a perfect one lah. Tak besar, tak kecil sangat, tapi dia rajin. Okay, kita pindah ke depan pula. Dia boleh jadi macam ni, pemakaian di depan. So kalau pemakaian di depan memang mudah untuk you guys ambil barang lah dekat dalam ni. So senang kata untuk bag ni kita ada 4 jenis pemakaian dia. So bergantung pada style korang, macam mana you guys pakai, macam mana korang nak gayakan. So korang boleh dapatkan Venom Blackout. Okay, ini adalah salah satu demand yang paling ramai juga daripada aku design sendiri. You guys boleh dapatkan dekat Shopee dan juga WhatsApp order. Malam ni, hari ni dah available on market. You guys boleh dapatkan juga. Thank you.